Alright. Okay. Okay, untuk hari ni, so kali kan kita ada 60 tolak saya, Cik Mustaqim, Cik Amir dan juga kita punya marketing side. So kita ada 55 orang lah hari ni, kali kan 90. So boleh kata dekat half jugalah yang tak dapat hadir. So nanti kita akan share directly dalam kita punya WhatsApp group lah untuk semua, untuk reference semualah nanti. Okay, first saya akan ni lah, saya akan share saya punya slide dululah. Right. Okay, semua nampak slide? Nampak Semua nampak tak? Okay. Nampak. Beres. So hari ni kita buat sesi briefing dan juga ada Q&A lah. Maknanya apa-apa persoalan daripada kamu semua kamu boleh tanyalah. Mungkin ada yang tak jelas lagi, mungkin masa kita punya event dekat Carnival Kejaya ke ataupun Carnival Kejaya Pekeso, mungkin ada yang tak sempat nak tanya. So kita boleh adakan sesi Q&A lah lepas ni. Okay, so saya akan terangkan dahulu background kita punya ni lah, mari background KPT dan juga details sedikit berkenaan program dan juga Q&A session. Alright. Okay. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan dirilah. Kalau ikutkan tak sempat kot nak perkenalkan diri secara detail sebelum ni. Okay. So kalau ikutkan nama saya Tengku Arif, bersama saya Cik Mustaqim. Saya dan Cik Mustaqim menguruskan program ni lah. Maksudnya kami koordinat program ni untuk rekrutmen dan juga sepanjang program ni berlangsung kita akan uruskan juga. Dan kita ada Cik Aiman bahagian marketing side untuk mendapatkan pekerjaan bagi bakal peserta lah, dan juga rakan sekerja saya Cik Amrullah juga. Okay, so yang semua boleh nampak ini adalah briefing session berkenaan perjalanan KPT CAP Industry Certification Engineering Digital Engineering Prototyping Program, ICTEP program Group 5 2022. Alright. Okay, first kali apa yang kami nak terangkan adalah berkenaan marilah, sebab sebelum ni just kenal program, cuma kita nak maklumkan jugalah siapa yang buat program ni. Alright. Okay, first kali berkenaan dengan mari. Okay, kalau mari kalau ikutkan short form untuk Malaysia Automotive Robotic dan IoT Institute lah, MARII. Okay, kami ni adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Perkajian Kementerian Ministry of International Trade and Industry, MITI. So kita lebih kepada think tank, focal point dan juga teknologi enabler untuk otomotif dan juga dia punya off-road ekosistem lah. Alright. So kita punya function lebih kepada untuk cover semua otomotif, masuklah untuk kita dapatkan talent dan juga kita assist industri untuk dapatkan the right talent lah. Macam kamu semualah, kita menjadi penghubung antara student ataupun graduan kepada industri yang sedang mencari pekerja ataupun mencari talent untuk di hire lah oleh company tersebut. Alright. Kita punya building HQ adalah dekat Cyberjaya, Cyber 6. Okay, and then kita ada Kalikokan kita ada Marine of Academy of Technology lah, beralamat di Bukit Puntong, di mana Kalikokan apa-apa training session ataupun training program kita jalankan dekat Marine Academy of Technology. Cuma untuk kali ni kita belum start lagi lah, termasuk dah program ICTEP ni. Sebelum ni apa yang kami terangkan dalam event-event, kita inform training ni kita buat secara online dahulu. Maknanya memang tak ada apa-apa, tak ada fizikal lah setakat ni. Kalau fizikal barulah kata kita buat di Marine Academy of Technology. Okay, so setakat ni kalau semua orang tanya, kita buat di online sahaja setakat ni. 22 hari kita buat online and then terus kerja di industri. Okay, boleh tahu, cuma kita nak terangkan sedikit lah sama di akademi ni lah. Kalau ikutkan bukan sekadar training center, kita ada juga set up beberapa knowledge center lah. Kalau ikutkan kita ada industry forward lab, ada beberapa setup 3D printer, kita ada virtual reality, EV powertrain, karakuri, sekarang robot dan juga sport wedding. Semua setup ni adalah tujuannya adalah untuk memberi ilmu ataupun memberi ilmu tambahan kepada pelajar-pelajar ataupun akademia ataupun mana-mana pelawak yang datang. Selalunya adalah daripada industri ataupun daripada akademi lah, akademi industri ataupun institut pendidikan. Alright. Kita ada jugalah collaboration dengan universiti tempatan, kita buat Master of Automotive dan juga kita ada beberapa bilik kita set up khas untuk industri, di mana industri request untuk buat beberapa training. So kita ada Lean Production System Dojo. This one memang
Lean Production System Dojo ni diguna pakai di industri, especially otomotif lah. Mereka menggunakan LPS system ni, and then kita buat satu training center yang ada LPS Dojo ni untuk assist mereka dapatkan lebih ilmu berkenaan dengan LPS. Alright. And then kita ada juga Fundamental Dojo, di mana Fundamental Dojo kita tekankan 3 learning content, di mana kita tekankan quality, basic manufacturing process dan juga model, di mana selalunya diguna pakai oleh kita punya talent daripada SPM level ke SKM, CJ Kembaran Malaysia, kerana mereka akan ke industri. So sebelum ke industri, kita ada satu training, short course training untuk mereka bersedia sebelum ke industri. So kita akan gunakan Fundamental Dojo untuk mereka belajar tiga learning content lah, quality, basic manufacturing dan juga moral. Alright. And then kita ada jugalah beberapa fasiliti lain. Kita ada surau, kita ada futsal court untuk student datang dan guna. Kita ada cafeteria lah. Cafeteria ni lebih kepada untuk apa-apa aktiviti kita includekan sekali F&B. Cuma kalau macam ice program ni tak ada lah, sebab ni memang own cost dari student lah. Cuma daripada side program ni memang kita tak buat di akademi, tak ada secara fizikal, kita buat secara online sahaja. So okey, kita ada jugalah beberapa bilik ataupun beberapa setup lain lah untuk kemudahan pelawat-pelawat ataupun pelajar lah. Alright. Okey, kita ada juga selain daripada Mari HQ, selain daripada Mari Academy of Technology, kita ada juga Mari Design Center beralamat di Rawang. Kita ada juga Mari NETC, National Emission Test Center, beralamat di Rawang jugalah. Kita ada beberapa setup. Okey. And then setakat ni yang tu yang kita nak intro pasal Mari. So lebih kepada apa yang korang kena tahu apa itu Mari, dan apa maknanya kita ni adalah tuan kepada program ni lah, dan kita collaborate dengan pihak KPT untuk menjalankan program ni untuk kita assist student untuk dapatkan pekerjaan di industri. Alright. So kita terus kepada kita punya introduction kepada pencana KPT CAP ICDEP program yang kamu akan start lah. Okay. So kalau semua tengok dekat sini, kita punya program ni adalah kolaborasi antara UTM dan Mari. Maksud dia program ni adalah di bawah KPT lah, di bawah Grant Penjana, and then di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi telah melantik UTM dan juga Mari untuk menjalankan program ni, untuk sama-sama untuk kita bantu graduan daripada kejuruteraan lah, daripada mana-mana universiti, awam atau swasta, untuk dapatkan pekerjaan di industri. Alright, itu yang kita punya objektif lah sekarang ni. Okay. So kalau diikutkan dekat sini, kamu boleh tengoklah kita punya poster industri ICDEP program. Rata-rata student ada yang dapat poster ni, ada yang dapat poster yang daripada event. Kalau melalui kamu punya career unit dapat poster ni, daripada event ada poster lain lah, cuma benda yang sama, and then kita pun share QR code yang sama, di mana program ni kita buat khas untuk inilah untuk universiti ataupun institusi pendidikan awam atau swasta. Okey, untuk sedia maklum, kita punya ambilan seterusnya adalah pada 5 September 2022 hari Isnin. Kalau ikutkan yang kamu daftar lah, masa event dekat Kelantan, event dekat Selangor, apa-apa perkongsian daripada kamu punya career unit officer. So kita punya event, kita punya program, kita akan start 5 September 2022 hari Isnin. Okay, so yang mana menyertai kita punya briefing session hari ini adalah student group 5 2022 yang akan berlangsung pada 5 September 2022 hari Isnin. Okey. Okey. Boleh tengok dekat sini kita punya structure ataupun detail sedikitlah. Okey. Sama juga apa yang kami terangkan pada event ataupun dalam phone conversation, lebih kepada kita nak transform local graduates lah untuk menjadi competent talent sebagai engineer, eksekutif atau technician. Sebab kita ada 2 grup yang menyertai program ni, level ijazah dan juga level diploma. So kita buat dalam satu kelas level ijazah dan diploma yang menyertai program ni lah. Maknanya dua pihak yang berbeza. Okey. So kalau ikutkan dekat sini, kita boleh tengoklah dekat atas kita punya
infografik warna kuning. Kita akan start dengan 22 hari classroom training dahulu. Selama 22 hari kita ada beberapa modul. Kalau ikutkan total adalah 6 modul bersamaan dengan 22 hari. Okey. Lepas tu kalau ikutkan dekat sini kamu tengok ada selepas tu ada 5 bulan probation ataupun direct hire. Okey. Maksud dia 22 hari ni selepas 22 hari kamu akan ke industri selama 5 bulan. Bermaksud masa 22 hari training ni kamu telah diinterview oleh pihak industri terlebih dahulu, barulah kata dapat industri lah. Maksudnya dalam masa 22 hari training bukan sahaja kamu belajar modul, bukan sahaja menjawab soalan pre and post test, malah kamu juga mendapat beberapa interview daripada company yang select sendiri kamu punya resume. Sebab sebelum program start, bermula hari ni kami dah collect kamu punya resume awal-awal and then kita bagi pada industri. Sebelum korang punya program ni start lagi, kita bagi pada industri, and then bila masuk je 22 hari pada 15/9 tu, kelas start, dalam tu juga kita dah industri dah dapat dah korang punya resume. Sebab itulah kata bila dah habis kelas korang dah ada 5 month of probation ataupun direct hire daripada industri. Sebab company tu sendiri dah pilih awal-awal dan interview kamu. Mungkin ada company yang dah contohlah dalam masa 5 bulan mungkin ada company dia letak kamu ada penempatan pekerjaan OJT, ataupun mungkin ada company dia direct hire terus, maknanya dapat gaji terus lah. Kalau OJT ni dapat allowance lah, macam tu. Okay. Beberapa entry requirement kalau ikutkan kita dah cerita pada event ataupun melalui phone call semua, kita nak Malaysian lah, Malaysian and then graduate daripada public and private. Semestinya tahun 2019 ke atas lah. This one sebab dah diarahkan oleh pihak KPT nak dapatkan graduan 2019 ke atas sahaja. Okey, ijazah dan juga diploma dalam kejuruteraan, umur 20 hingga 27 dan juga CGPA 27 ke atas lah. Okey, this CGPA ni kena ikut yang latest lah CGPA. Okey, beberapa kelebihan bila kamu join program ni, kita ada pensijilan di mana kita ada 2, satu sijil penyertaan, satu lagi sijil tamat latihan lah. Bermaksud sijil penyertaan selepas 22 hari, sijil tamat latihan adalah selepas 5 bulan. So korang akan dapat 2 sijil daripada pihak MARI. Okey, so kita juga menyediakan allowance, yang tu saya akan terangkan secara detail dalam slide seterusnya. Kita ada menyediakan allowance pada student. Kita ada juga insurance coverage semasa training, maksudnya selama 5 bulan. Okay, and then semestinya kita secure job placement dalam industri untuk seluruh Malaysia ni. Maksudnya kita bergantung kepada vacancy semasa, maksudnya semua pelajar akan dapat penempatan pekerjaan, tapi kita tak tertumpu kepada satu daerah saja ataupun kita tak tertumpu kepada satu kawasan. Kita mencari di Southern, Northern ataupun Klang Valley lah, dekat Central. And then ini adalah bergantung kepada vacancy semasa lah. So kita tak boleh dia kata nak minta student pilih lah. Maksudnya kita mendapat pekerjaan ni based on vacancy yang diberi oleh industri itu sendiri. Alright? Setakat ni faham Faham semua? Okay? Faham. Alright. Okay, saya teruskan Boleh lah? Alright. Okay. Kalau kamu boleh tengok kita punya detail, secara detailnya kita ada 6 modul. Kita ada soft skill 5 hari, kita ada manufacturing process 4 hari, kita ada lean production system yang saya beritahu tadi, dekat MARI Academy kita ada setup lean production system kan. So dalam kelas ni pun kita ada ajar juga. So ada lean production system ni. Kalau ikutkan, kalau lean production system ni lebih kepada sistem untuk mengelakkan pembaziran dalam satu production lah. Tu korang akan belajar nanti. And then kita ada management system, and then kita ada Katian dan juga engineering analysis. Contoh Katian ni macam korang sekarang ni online. So kita akan memberi macam satu installer lah, sebab trainer akan memberi satu installer kepada semua untuk download Katia V5 ni lah untuk memudahkan korang punya proses pembelajaran dalam kelas nanti. Okey, yang tu jangan risau lah. Alright. Okay, and then kita ada dua approach, satu fizikal dan juga satu lagi adalah online. So fizikal ni kita tak payah tengok lah sebab kita memang buat secara online. So kalau ikutkan setiap hari kita akan bermula 9.30 sampai 4 suku petang. Okay, setiap hari bekerja, weekday, tak termasuk satu Ahad dan juga hari cuti
cuti umum lah, memang kita tak buat. Weekend dan juga public holiday kita tak buat. Kita buat hari bekerja sahaja. Okey, 11.30 sampai 4 suku. Okey, sepanjang 22 hari ni, boleh tengoklah dia punya timeline dia. Kita akan ada setiap hari, tak kisahlah soft skill ataupun technical ataupun management system, memang ada pre and post test setiap hari. Maknanya bermula kelas akan ada pre-test, pengakhiran kelas akan ada post test. Setiap hari akan ada lah. Okey. Total boleh tengok 22 hari. Yang ini adalah summary modul yang kita ajar: soft skill, manufacturing, di production system, management, content dan juga engineering analysis 22 hari. Kita ada 22 hari training total lah. Alright. Okay. So this one mengulangi balik yang tadilah saya cerita tadi, Malaysian graduate semua tu lah. Okay. And then employment, apa yang kita pihak marketing akan assist korang untuk dapatkan kerjaan di manufacturing sector across all industries. So maksudnya pelbagai industri yang kita approach untuk kita expand dan mendapatkan lebih tinggi peluang untuk korang dapat kerja. Macam itulah. So kita punya approach adalah manufacturing sector across all industries. Okay. Expected gross salary kita ada dua, sebab kita ada dua level lah. Satu yang ijazah engineer atau executive, dan juga technician. Untuk diploma technician lah. So kalau ikutkan 2003 ada expected gross salary daripada industri adalah dalam range 2,300 basic tambah allowance tambah OT. Ini gross lah, gross salary. And then position technician adalah 1,800 basic tambah allowance tambah OT. Okay. Cik Iman, boleh saya jemput Cik Iman untuk mungkin menerangkan sedikit berkenaan dengan employment dekat industri? Boleh macam ni. Right. Okay, so Assalamualaikum kepada semua. First of all, as for today, saya tak berhasrat untuk bercakap panjang lah. But however, just to touch a bit of your employment after you have completed your 5 months of on-job training dekat industri later part. So yes, my name is Aiman from the marketing team. And for marketing team, kita setakat ini kita kita ada 3 orang at the moment, and then perhaps that after this, selepas awak, sepanjang awak kelas for 22 days within your training later part, so you guys akan deal banyak with marketing side lah, which is kita yang akan berhubung direct dengan you guys tentang you punya employment dekat industry, especially for your arrangement ke industry later part lah. So just nak cerita sikit tentang you punya placement to industry after you have completed the 22 days of training. So basically from marketing side, the process is basically sepanjang awak, macam Tengku cakap tadi, sepanjang awak kelas dalam 22 hari, pihak mari daripada pihak marketing kita akan gather around all your resumes, all of you, and then later part we will be sharing your resume to most of our collaboration industry lah. And then at the moment, for example, kalau ada any interested companies that wanted to interview you ke, for example, and then later they will interview lah, they will be notify mari, especially us from the marketing team, untuk arrange you punya arrangement lah, especially for your interview session. So nanti daripada pihak mari kita akan direct contact you, and then just to inform you, ataupun most of us kita akan just put you in a group later on, WhatsApp group, and then we will be blasting all the infos from there lah. Saying that you guys okay to join the interview session and all. Kita akan just ask for your consideration as well, sama ada you are available to be interviewed or not lah. And then just to share jugalah tentang kita punya employment, how does it work. So dekat industry nanti for your placement, mari just to be clear lah, and you guys need to just take note on this lah. Daripada pihak marketing, for your placement, kita akan cari on one time basis sahaja. I repeat, on one time basis. So daripada pihak marketing, kita tak akan entertain for those candidates yang for example, kalau kita dah pada pihak marketing kita dah cari one placement, for example industry, and then for example kalau you guys tak setuju dengan placement yang apa pihak marketing akan buat, for after that kita dah memang tak akan entertain anymore lah. So if you guys wanted to still consider inside the program selepas mari dah carikan, even you decline the offer, perhaps you kena cari the placement by your own lah.
So mari just to share that again, kita akan cari one time basis on placement sahajalah. Sekiranya kalau you guys feel that that is not the place for you to be at, ataupun you guys feel that you can find a better place, we are still open to you guys because we wanted to be this program as flexible as it can lah. Untuk you guys juga, sebab kita tak nak nanti for example kalau kita dah cari placement you guys tak suka, and then di tempat we receiving some complaints from you guys. So apa yang dari pihak mari kita buat, kita open, we are being flexible to you guys. Kita cari, tapi for example if you guys tak setuju dengan that placement, you guys boleh still cari sendirilah, which is that we call as a own initiative punya planning from your side. Okay, and then later nanti sepanjang our class 22 hari kita akan contact directly through WhatsApp lah tentang you punya placement and all. And then I can just to share jugalah most of based on kita punya previous cohort. Basically kita punya placement, I can say that average seorang candidate akan dapat around 3 to 4 interview untuk seorang seorang candidate. That one is basically nanti kita tengoklah, usually kalau industri ni cara first thing yang mereka akan tengok is obviously you punya resume. Okay, sorry. So basically nanti during your class and all, you akan basically you need to learn on how to strengthen your punya resume later on, and then because resume is basically your punya first impression lah to the industry, sebab mereka tak dapat nak tengok you guys macam mana on the first sight. So that's why kalau boleh, this is just a tip lah, just to share juga nanti, please strengthen on your resume, and then because that is the first thing yang usually the industry akan tengok lah. Sebab once kalau your resume is okay, usually akan banyak lagi chances for you to be interviewed to the industry lah. So I think that's all for now. Later on nanti kalau you guys ada question regarding on your placement, nanti kita akan open for the floors lah. I think that's all. Pass back to you, Cik Tengku. Okay, terima kasih Cik Aiman untuk penerangan berkenaan dengan penerangan berkenaan dengan pekerjaan nantilah. Okey. Dan satu lagi saya nak maklumkan juga berkenaan dengan employment ini, kalau contohlah dalam tempoh kamu pun mendapat pekerjaan sendiri, contoh 15 bulan sampai 22 hari inilah. So kalau kamu mendapat pekerjaan mungkin di awal seminggu 2 ataupun di akhir, kamu juga boleh memaklumkan pada kami untuk kita untuk kita rekodkan kalau dah ada kerja. So kita nak buka peluang pada yang belum dapat kerja lagi. Kalau dah ada, just inform lah. Right? So kita boleh consider kamu sebagai kita punya peserta lagi. Maknanya kena update lah kamu punya pekerjaan tu. Alright. Okay, so saya teruskan dengan kita punya briefing session, and then ini adalah berkenaan dengan allowance tadi. So saya beritahu tadi saya nak cerita detail berkenaan allowance. So ini adalah detail dia lah. Okay, kalau kan dekat sini kita ada dua lah. Satu masa 22 hari classroom training dan juga 5 bulan OJT ataupun penempatan pekerjaan. Okay, untuk 22 hari classroom training, selepas sahaja kamu tamat, so kita akan memberi allowance sebanyak 1,500 setiap orang. Okay, tak kisahlah kamu ijazah ataupun kamu diploma, yang mana-mana yang program ni kita akan bagi 1,500 setiap orang selepas habis 22 hari. Bukan semasa training dijalankan, tetapi selepas habis 22 hari training tu baru kita bagi. Okay, based on kamu punya attendance lah. So kita akan proses attendance kamu di up to 2 to 1 month. Barulah kata allowance ni akan masuk ke kamu lah 1,500. Okay, so 1,500 ni boleh kata dia boleh digunakan untuk kamu punya expenses lah, untuk cover kamu punya expenses masa nak ke industri tu nanti. Okay, alright, tu 1,500 selepas 22 hari. Alright, okay, satu lagi adalah semasa placement di industri lah. Dia ada dua option lah, option 1 dan option 2. Okey, option pertama di mana jika peserta tu dia under OJT, jika dia under OJT lah, penempatan pekerjaan, kandidat ni dia akan menerima allowance dahulu selama 5 bulan. Subject to company lah, mungkin dia bagi 5 bulan, mungkin kurang daripada 5 bulan, and then terus kamu dapat kerjaan tetap macam tu. So mana yang dapat 5 bulan ni dia akan dapat allowance dahulu. Lepas 5 bulan berdasarkan penilaian pemantauan daripada company, barulah kamu dapat kerja tetap, barulah kamu akan dapat gaji. Itu satu. Okey, option 2 adalah kandidat yang under direct hire. Okey, kalau under direct hire ni contoh
dalam masa 22 hari kamu interview and then kamu berjaya interview, company tu terus offer gaji. Maksudnya terus bekerja lah, tak melalui fasa 5 bulan OJT. So bila 5 bulan, bila dalam tempoh 5 bulan tu pun kamu dah terus dapat salary lah. So kamu tak dapat allowance, dapat salary terus. Okey. Tu ada dua situasi yang berbeza lah. Satu yang OJT, dia receive allowance selama 5 bulan. Satu lagi yang dah direct hire terus dapat salary pada bulan pertama kerja. Macam tu. Okey. So nombor 3 yang kita nak perjelaskan di mana Mari akan menyediakan satu lagi allowance one time sahaja, 1,000 kepada semua student selepas 5 bulan. Okey. So tadi saya beritahu selepas 22 hari kan, 1,500. Ini adalah selepas 5 bulan, tak kisahlah kamu OJT ke ataupun kamu direct hire, kita akan memberi 1,000 pula. So maknanya summary, kita menyediakan allowance sebanyak 2,500 lah daripada Mari. Okey. So yang company punya tu memang jalan macam biasa. Okey. Dia tak terganggu lah, maknanya kamu akan ada dua sumber kewangan lah. Satu daripada Mari sebanyak 2,500 and then daripada industri gaji ataupun allowance dan seterusnya lah. Okey. Yang tu clear Okey, clear berkenaan dengan allowance ni? Yeah. Alright, okay, thank you. Okay, so boleh tengok dekat sini kita punya collaboration partners. UTM kita punya collaboration partners lah untuk program ni. Sebab nanti mana-mana student yang menyertai program ni adalah daripada pelbagai universiti, pelbagai institut pendidikan. So kita punya partners UTM adalah yang akan assist kami untuk mendaftarkan kamu dengan KPT. So dia ada satu portal grade ni yang akan daftarkan kamu sebelum masuk program ni. Bila dah daftar nanti barulah kata kamu akan masuk program ni. Okey. So contohlah nanti akan ada beberapa update lah. Contohlah kalau ada student ni ada juga join program lain. So dia akan ada beberapa isu, dia akan ada pending sedikit lah. So that one kita akan contact sendiri student tu lah untuk clearkan nama kamu. Sebab mungkin kamu dah habis ataupun tak jadi join program tersebut. So kalau tak jadi, so kita akan hubungi kamu lah untuk dapatkan penjelasan. So barulah kata boleh masuk program ni. Sebab daripada UTM dan KPT, setiap student kena join satu program penjana sahaja. Di bawah grant penjana KPT ni, setiap student boleh join satu sahaja. Dia tak boleh lebih. Itu that one syarat daripada pihak KPT lah. So maknanya kalau contoh kamu ada terikat dengan apa-apa grant KPT sebelum ni, kita nak tengoklah sama ada kamu ni pernah join ataupun dah join. Belum join lagi lah, mungkin tak jadi. Macam tu lah. Okay. And then collaboration universiti kita banyak lah. Kita ada UiTM, Politeknik, College Community, UPM, International, UIA, THM, UTM dan juga sebagainya lah. Sebab rata-rata kita punya candidate ni bukan daripada satu universiti sahaja. Kita mendapat ramai penyertaan. So dalam satu batch nanti, grup nanti akan ada pelbagai universiti, pelbagai institut pendidikan yang akan belajar benda yang sama lah. Right? Okay. So kita ada beberapa company yang akan ambil lah. Kita ada OEM dan juga kita ada vendor-vendor yang akan hire kamu. So that one bergantung kepada kamu punya resume. Sebab tu Cik Aiman dah tekankan awal-awal, resume adalah first impression company sebelum dia hire kamu. So maknanya resume tu kau boleh kita nak kamu punya resume ni sedetail yang boleh lah. Sedetail and then cantik dan juga jelas dia punya detail. Contohnya macam kamu punya background, engineering background apa, CGPA tu berapa, and then alamat rumah kamu dekat mana, and then kamu punya experiences sedikit lah. Okay, so kalau detail tu barulah kata boleh membantu pihak marketing untuk mendapatkan pekerjaan di industri. So bila kita share tu secara automatik company berminat dengan resume dan juga dia boleh tengok kamu punya pencapaian lah dan juga shortlistkan untuk interview. Sebab tu kata boleh kata kamu akan dapat 2-3 company lah, sebab berdasarkan resume yang lengkap dan detail, the company akan shortlistkan kamu. Sebab tu kita tekankan awal-awal, and then kita tekankan memang company yang akan pilih kamu. Kita tak letak random lah, kita akan hantar and then company akan pilih siapa yang dia nak interview. Alright, okay. And then penjelaskan jugalah tadi saya inform kita akan cari employment di manufacturing sector sebab kita nak expand dan juga kita nak chances untuk kamu dapat pekerjaan adalah tinggilah. Sebab tu kita expand, kita cari pekerjaan di
manufacturing sector lah. Alright, kita ada F&B, ada textile, ada beberapa produk petroleum, chemical semua, ada electrical, E&E, semiconductor ataupun inilah automotive ataupun transport punya company lah. Pelbagai company kita akan cari. So kita akan hantar resume directly, okay, kepada industri-industri yang berminat untuk ambil kamu lah. Okay. Sepanjang maksudnya program ni yang saya ceritakan tadi, kita akan memberi sijil. Ini adalah contoh sijil. Kita akan ada logo MARI, kita akan ada logo KPT. Kalau sebelah kiri ni ini adalah logo BT. So untuk penjana KPT CAP ni kita akan letak logo MARI dan juga KPT. So akan ada dua sijil. Satu Certificate of Participation dan juga satu lagi adalah Certificate of Completion. Participation adalah selepas 22 hari training habis dan juga completion adalah selepas 5 bulan training habis. Okay, so total akan ada dua lah, setiap orang akan bagi, kita akan bagi. Alright, kita perjelaskanlah semua IC numbers, kita ada nama program ni bila dia jalankan, dekat company mana kamu masuk, macam itulah. Okay. Okay, so summary untuk briefing kita, boleh tengoklah kita buat promotion through university, alumni, social media ataupun penyertaan apa-apa event. And then kita dah minta kamu semua yang mana yang join briefing hari ni, Cik Mus dah minta kamu isi link. So link tu dah kita collect resume based on the requirement. Okay, yang kita dah terangkan requirement dia macam mana, and then barulah kata kita panggil untuk briefing hari ni. Okay, and then kita pun dah create group KPT Group 5-2022 untuk senang kita communicate, and then kita dah buat online briefing hari ini. Seterusnya adalah kita akan next step adalah kita akan emailkan beberapa step untuk kamu melengkapkan dokumen. Kita akan minta 6 dokumen lagi, di mana 6 dokumen ni diperlukan oleh pihak KPT dan UTM untuk masuk program ni. So memang compulsory lah untuk semua untuk bagilah. Okay. So itu yang kata student confirmation tu lah. Okay. Cik Mus tambah boleh? Dah tambah. Okay. Okay, so Cik Mus ada amanat dan juga beberapa detail lah yang boleh disampaikan. So okay, Cik Mus boleh jelaskan kepada semua. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Mustaqim. So before this ada beberapa orang yang student yang pernah kita communicate. So apa yang diperjelaskan oleh Cik Tengku, so far kita dekat fasa online briefing, and then after this kita akan pergi ke fasa student confirmation. So dekat chat saya ada bagi link untuk confirmation. So mana yang join sesi briefing kali ni boleh isi terus link confirmation ni, sebab kalau lagi cepat confirm, and then yang mana yang dah confirm, dan kita akan terus emailkan 6 dokumen yang dimention oleh Cik Tengku tu lah. So apabila dah settle, and then 6 dokumen tu pula kita akan bagi due date. So kamu just proceed untuk settlekan that dokumen. So dalam pada masa yang sama, macam yang dimention oleh Cik Tengku, kamu punya data ni kita akan pass kepada pihak UTM untuk kita register dekat dalam photograde. Photograde ni adalah sistem KPT lah. So dia nak semak jika kamu ada mendaftar dekat program penjana yang lain. So dekat situ kalau ada student yang pernah berdaftar dekat program penjana yang lain, so akan ada PIC daripada UTM yang akan communicate dengan kamu lah untuk perbetulkan balik. Sebab seorang student hanya boleh join satu program penjana sahaja, ya. Okay, clear kat situ And then lagi satu berkenaan dengan resume. So berkenaan dengan resume, Encik Aiman dengan Encik Tengku pun tadi ada mention resume ni adalah penting. So kalau boleh minta mohon untuk update kamu punya resume. Contoh macam kamu tengah yang mana yang baru nak habis study pada bulan 8 hari ni atau bulan 7 atau bulan 8 ni, ada certain student yang letak still lagi current tengah study kan. So kalau boleh ubah letak tarikh tamat belajar tu Ogos 2022. And then ada details lah kalau boleh tambahkan. So bab placement saya harap clear. Encik Aiman dah clearkan part tu. So kalau saya nak tambah, bagi saya lah program ni adalah fleksibel. Mana kata objektif kita nak student dapat kerja. So kita nak student dapat kerja, sama ada daripada side mari kita tolong carikan juga, and then daripada side awak pun ada awak cari by own initiative.
Mana kata before awak apply this program, awak pun ada apply pekerjaan yang lain, betul. Cumanya daripada side industri dia tak berikan respon lagi. So anggaplah this program as a backup. So kamu boleh proceed dulu dengan this program. So mana kata kita akan start kelas pada 5 hari bulan 9. So dalam tempoh nak ke 5 hari bulan 9 ataupun dalam duration 22 days tu, kamu dapat panggilan daripada company yang kamu carikan. So kalau boleh, refer dulu dengan Cik Tengku ataupun saya. Just inform saja, Encik saya dah dapat kerja. Contoh, Encik saya dah dapat kerja. So apa step seterusnya? Step seterusnya, dengan kata lain, tak perlu tarik diri. Tarik diri itu adalah kesilapan yang besar daripada program ni. So kalau boleh inform dulu kepada kami, so then kami akan refer dulu offer letter awak, tengok macam mana requirement dengan KPT, dengan requirement yang apa yang awak dapat macam gross salary, position awak apa semua. So kalau lepas, then boleh proceed. Then patah balik apa yang Cik Tengku cakap, so daripada situ baru kita akan shortkan nama awak, kita akan buang nama awak daripada listing yang kita provide kepada industri lah, sebab kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan awak yang lain. Okay, clear kat situ And then lagi satu dekat Pak Cik Aiman ada inform yang bila awak decline offer daripada company yang mari carikan, so that daripada pihak marketing memang tidak akan provide details awak kepada dekat another company lah. Sebabnya itu decision daripada awak. Sebab bila awak decline, kita anggap awak dah dapat pekerjaan tapi awak sendiri yang decline. Sebab kita pun banyak lagi rakan-rakan awak yang lain yang tidak dapat. So kalau boleh daripada side kami, apabila awak dapat, awak refer dulu, and then kalau boleh kita nak awak accept dulu. Sebab dalam tempoh awak OJT, awak tak ada terikat dengan company, sebab awak boleh je jump kepada another company juga. Cumanya beza dia, ada certain company yang mari cari, dia depends pada company lah bagi saya. Ada certain company yang mari carikan ni, dia tengok juga during interview. Kalau during interview awak perform, kemungkinan dia akan absorb awak terus ataupun dia akan ambil awak OJT. So kira yang paling lower adalah OJT lah. Tapi kalau during interview awak perform, kalau dia berubah fikiran untuk absorb awak, akan briefing. Apa? Briefing dia. Jawab apa? Kata ni sorry, Encik Mustaqim can proceed. hello, boleh dengar? Sorry. Boleh. Okay, untuk yang that company clear Okay, kalau untuk OJT, benda ni fleksibel lah bagi saya. So untuk OJT, kita bagi duration 5 month untuk OJT. Tapi sebenarnya depends pada performance awak lah apabila awak dah masuk dekat industri and then OJT. So ada certain company dia akan review dulu performance awak untuk 1 or 2 months. So ada juga previous student kita baru sebulan atau 2 bulan dia perform, then dia absorb terus. So makna kata dia akan berubah daripada OJT, dia akan mendapat position as a engineer ataupun executive lah dekat situ. Okay, clear kat situ semua? Hello? Clear. Alright, clear. Okay, so daripada side saya untuk detailkan part tu saja, so saya akan pass balik kepada Cik Tengku lah. Okay. Okey, terima kasih Cik Mustaqim. Okey, berdasarkan explanation daripada Cik Mustaqim tu, maksudnya kita dah sampai ke penghujung kita punya briefing lah. Dah habis kita punya briefing. Cuma sekarang ni kita nak ke Q&A session. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanyalah. Mungkin ada yang kita tak share lagi pada semua student. Alright? Boleh lah? Okey.
Ada persoalan daripada kamu semua? Bila 22 hari program itu bermula? Okey, Adli, kalau ikutkan kita akan mulakan pada 5 September 2022. Okey. Kita punya slide ni lah. Kalau ikutkan, kita akan mula ambilan seterusnya pada 5 September 2022 untuk grup 5 2022 inilah. Kalau ikutkan, kamu tengok kita punya grup tu, grup penyana KPT CAP HDP grup 5 2022, and then kita akan start pada 5 September 2022 hari Isnin. Okey, saya nak tanya di mana lokasi kelas Hafizah. Okey, berkenaan dengan lokasi kelas, kalau ikutkan kita buat secara online. Okey, kita akan buat secara online. Kalau ikut dekat sini, daily classroom training ni kita akan buat secara online sahaja, 11.30 pagi sampai 4 suku petang. Okey, so masing-masing just hanya menyediakan alat bantu mengajar ni lah, laptop atau PC lah untuk kemudahan semua untuk belajar. Okey, and then macam mana kalau sekarang saya sedang bekerja, kalau untuk join program macam this one, macam mana Cik Khairul, Cik Khairul Amirin Khairul Amirin dah kerja bila tu? Kerja sejak November 21. Okey, maksudnya okey. This one mungkin lepas ni daripada side saya dengan Cik Mustaqim akan hubungi kamu sendirilah. Kamu sebab sekarang ni kamu daripada November 21 kan, so kita akan hubungi kamu berkenaan dengan status lah. Okey, setiap hari ke kelas online, ya betul. 15.9 start tu setiap hari, kecuali kalau ada apa-apa pengumuman lah, kalau tak boleh buat kelas ke ataupun cuti umum ataupun weekend kita tak buat. Okey, alright. Okey, selepas training, okey. Cik Mus nak jawab? Boleh. Sila. Alright, okay. So saya akan menjawab soalan kamu semua. So tadi dekat mana Khairul Amirin dah berjawab kan? So kalau Khairul ni yang bekerja, kalau boleh refer balik kepada saya ataupun Cik Dengku nanti after habis sesi briefing. Untuk Hafizah, kelas dijalankan secara online sahaja, tiada fizikal. And then Zaki, siapa yang dapat join briefing ni confirm dapat ke? So far yang join briefing ni kita dah tapis daripada awalnya. Makna kata daripada listing yang mana dah register dekat Google Form tu kita dah tapis siap based on requirement program. And then lepas training online 22 hari terus masuk training untuk kerja. Yes. So dalam tempoh 22 hari tu pula kita akan selitkan dengan beberapa interview. So after habis 22 hari kita depends pada company. Ada certain company dia nak student ni kiranya dia ada kekosongan. So makna kata dia nak student ni report duty awal apa semua. Makna kata report duty date depends pada company. So tugas mari kita hanya engage pihak marketing, kita hanya engage dengan pihak industri, and then kita akan sharekan data-data awak apa semua kepada pihak industri, and then pihak industri yang akan shortlistkan apa semua. So and then kamu akan pergi ke sesi interview, and then bila dapat depends pada company, dia akan inform bila awak akan masuk. Alright. Okay, clear kat situ Zaki? So untuk Hasif, selepas training kelas berlangsung, nanti training 5 bulan accommodation ada sediakan ke tidak. So accommodation ni depends pada industri. Betul. Okay, dia depends pada company lah, senang cerita pasal accommodation ataupun transportation. Sebab benda-benda ni pihak mari kita hanya engage untuk bahagian placement saja. So kalau bahagian accommodation and transportation ni depends pada company. Kalau ada certain company yang provide lah benda ni. Saya rasa betul tak Encik Aiman? Ya betul. Just to add on juga regarding on accommodation ni, sebenarnya daripada pihak marketing memang kita engage dengan industri, kita tak letak the requirement mengatakan yang pihak industri wajib sediakan penempatan lah. Tapi ada certain industri yang setakat ni ada je beberapa industri yang sediakan accommodation dan juga transportation untuk you guys lah. Tapi that one is upon industri punya ni jugalah, sebab certain industri sahaja yang ada. I might say around 10% of industri yang kita engage dan kita cari yang ada accommodation. Dan ini for example kalau ada pun you guys need to discuss back with the pihak industri personally lah. Yep, that's all. Right, okay Encik Aiman, thank you. So clear itu Hasif.
So then Khalis cari ke online class. Yes, setiap hari pada hari weekdays, untuk weekend dengan cuti umum kita tak akan ada kelas. Okey, untuk bahagian kelas selama dalam tempoh 22 hari ni, kita ada lagi seorang PIC yang akan incas kelas ni. Nama dia adalah Encik Nasrul. So nanti bila dah nak dekat waktu dah dekat kelas bermula pada 15.9 tu, sehari atau sebelum waktu kelas nak start, saya akan memperkenalkan Encik Nasrul kepada kamu semua lah. So anything tentang kelas, contoh apabila kamu ada emergency ke ataupun nak pergi interview ke, anything lah. So bila tak dapat nak attend kelas, just inform kepada Encik Nash. Just update saja kepada dia lah. Alright. Okay, untuk Khairuni Asrini, okay, saya baru terima offer letter untuk procedure training in another company and saya dah accept. Adakah saya perlu tarik diri dari program ni? It's up to you, Khairuni. Sebab kalau daripada based on kita punya experience, kalau procedure ni so far susah dia nak absorb. Kebanyakannya adalah kontrak kan. And then gaji dia fix lah. So banyaklah perbezaan dengan this program. So kalau this program memang cerita paling panjang ni adalah kamu kena attend 22 hari kelas and then 5 month OJT. Itu kalau cerita paling panjang. Kalau cerita paling pendek macam tadi saya cakap, ada yang 22 hari, ada yang terus dapat di absorb terus kan. So depends pada awak. Awak boleh decide mana yang awak nak. So that's why saya bagi confirmation tu. So mana yang confirm saja. So far yang mana join briefing ni memang dah layak untuk join this program. So after dengar kamu semua dah dengar this briefing, maknanya kata adil lah. So saya bagi confirmation ni, mana yang isi, baru saya akan tarik untuk masuk. So decision atas awak. Alright, boleh saya download slide tadi? Okay, tak apa Nizan. After this, kita akan provide recording video briefing ni. So, kamu boleh share kepada rakan-rakan yang mana tak daftar lagi ataupun kamu pun boleh dengar lah ke dalam, nanti kita akan share kat dalam group. Untuk salary 2023 adalah untuk basic atau dah campur OT. This one adalah gross. Maknanya kata gross ni, ini requirement KPT, okay? Hafizah. So, requirement KPT ni maknanya kata dah campur basic, allowance and OT. Tapi basic memang dah confirm lah itu basic. And then allowance ni fix. Maknanya kata depends pada company. Dia provide allowance berapa banyak. And then OT ni adalah komitmen daripada kamu. Kalau kamu buat lebih, kamu akan dapat lebih lah. So maknanya kata bila OT kamu buat lebih, tak semestinya 2,300. So boleh dapat lebih lagi lah. Okay, menjawab Hafizah. So Muhammad Aiman, bolehkah kami datang ke Bukit Beruntung just untuk explore the academy or maybe use some of the facility? Okay Aiman, so far dekat Bukit Beruntung, Encik Amirullah boleh ke menjawab soalan ni? Boleh, alright. Okay, untuk part Maria Academy, saya akan pass pada Encik Amirullah. Okay, tak apa. So untuk Maria Academy ni, sebenarnya sekarang ni kita masih tidak beroperasi lagi lah. So that's why kita buat online. Maknanya kata kalau kamu nak explore pun, sebab kelas pun, lecturer pun semua akan buat online. And then anything, semua kita just guna laptop sajalah kan. So tak ada apa-apa pun nak buat dekat sana. So kalau maybe after this kalau nak buat lawatan, bila kita dah open, bolehlah buat lawatan ke sana nanti. Okey, untuk hakim, salary atau allowance untuk JT sudah ditetapkan ke? Okey, untuk allowance daripada Set Mari ada dua. Satu daripada 22 hari sebanyak 1,500. The one is tetap lah. And then after that untuk OJT, 5 month OJT daripada Set Mari 1,000 after 5 month. Maknanya kata selama 5 bulan tu, sama ada kamu direct hire. Direct hire means daripada side company mari cari ke ataupun by own initiative, kena provide attendance selama 5 bulan kalau kamu nak dapat 1,000 tu. Okay, so kalau kamu OJT pun sama juga kena provide attendance tu. Maknanya kata selepas 5 bulan tu, kita orang dah kamu bagi lamsam terus 5 bulan attendance kepada kami, then kami akan settlekan terus allowance kamu. Kami akan proseskan lah allowance kamu. Untuk allowance daripada side company, depends pada company. So tapi kita akan setkan minimum requirement lah untuk allowance kamu. Sebab kalau kita tak setkan minimum, kita takut that company akan suka-suka bagi kamu berapa je allowance kan. Takut bagi rendah pula kan. Sebab kamu pun ada komitmen. Untuk salary, kalau kita apabila company yang mari setkan adalah kita setkan untuk 2,300. Tapi kalau dia nak provide lebih,
Tu rezeki awak lah kat situ. Okey Hakim, clear Alright, untuk Khairul nak tanya, saya dah kerja gaji lebih kurang 4K gross. Boleh ke program ni untuk dapatkan better offer? Okey, untuk Khairul. So far untuk this program, sebenarnya kita tak galakkan student yang dah pernah bekerja. Kan? Makna kata kalau kita fokus untuk yang fresh grad lah sebenarnya. And then yang mana pernah join protege ke ataupun mana yang kerja sebelum ni bukan bidang kejuruteraan. So apabila dia nak join this program, kita nak assist dia orang untuk dalam bidang kejuruteraan lah. So macam awak ni, awak dah tahu detail program. So awak pun dah tahu requirement program and then apa yang KPT nak, requirement gross salary apa semua. So macam awak dah pernah dapat lebih daripada tu, apabila awak join daripada ni takut dia downgrade. So awak boleh fikir-fikirkan dulu benda ni. Kalau betul awak nak better offer masuk awal tu daripada kalau set gaji, memang daripada set untuk this program kita tak dapat nak bantulah. So melainkan kalau awak mencari sendiri. Okey, lepas 22 hari training tapi dapat panggilan interview dari company luar, boleh ke saya attend ke saya stay dengan Mari? Boleh Zaki. Memang ini kiranya by own initiative lah. Maknanya kata dalam tempoh 22 hari ni kamu ada attend juga attend interview company yang Mari carikan. Tapi dalam pada masa yang sama kamu dapat panggilan yang company yang kamu cari sendiri. Boleh. Itu yang kita cakap by own initiative. Maknanya kata contohlah kamu dah apply dah waktu kamu join event-event sebelum ni apa semua. But then sekarang tak ada respon. Cuma ni tiba-tiba dalam tempoh 22 hari, selalunya memang dalam tempoh 22 hari tu memang akan ada student yang akan dapat kerja lah. Semoga dimurahkan rezeki. Memang selalunya dimurahkan rezeki lah student yang mana join this program. So dalam tempoh 22 hari itulah baru nak dapat panggilan apa semua. So tak ada masalah, kita open. Benda ni fleksibel. Okey, untuk manufacturing company tu adakah di area Kelang saja ataupun di mana-mana saja? Macam Cik Tengku mention tadi, kita fokus untuk Northern Region, Southern Region and then Central Region. Kita fokus 3 region ni lah. Sebab kebanyakan company manufacturing ni dekat 3 region ni lah. Okey, Akmal Hakim nak tanya, saya baru dapat offer kerja dan dah terima kerja tu. Start kerja next week, boleh ke saya stay join program ni? Untuk Akmal Hakim nanti communicate dengan saya ataupun Cik Tengku berkenaan ni. Alright. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, saya nak tambah. So, dalam tempoh 22 hari, kalau ini adalah keputusan daripada pihak UTM dengan KPT lah. So, dalam tempoh 22 hari tu, saya ada mention yang kita akan selectkan dengan beberapa interview apa semualah. So contoh kalau daripada site Mari pun kita ada provide company, ini kamu dah attend interview. Tapi bila kamu dah attend interview, company tersebut pun setuju nak ambil awak, tapi awak disagree, awak tak setuju. Maknanya kata awak dah decline the offer lah. Apabila awak decline, daripada site Mari memang tidak akan carikan lagi lah. Tidak akan provide database awak kepada another company lah. Okay, clear kat situ. And then kita akan propose untuk awak cari sendiri. Tapi bila awak cari sendiri, mana kata by own initiative, awak tak dapat nak dapat direct terus kepada company. And then awak terpaksa join another program. Join another program, contoh macam protege. Kalau awak join protege, tapi dalam pada masa sama awak still lagi dalam this program. So awak join protege, boleh. Cumanya adalah syarat KPT, KPT tak akan providekan allowance 1000 tu. Maknanya kata awak tak perlulah untuk 5 objective tu, tak perlu nak bagi attendance kepada pihak Mari apa semua. Just bagi offer letter and then offer letter tu mention yang awak protege. So then daripada side pihak KPT memang tak akan provide allowance 1000 tu kepada kamu. So kamu hanya akan dapat 1500 saja. Okay, kat situ clear Sebab protege ni, sebab requirement KPT, dia nak budak-budak student ni dapat secure job. Maknanya kata even after 5 months, even after 5 months memang kita dah berjanji dengan company memang should be the student akan diabsorb. So kalau protege ni kadang-kadang kontrak makan masa setahun apa semua kan. So kat situ dah lebih kita punya due date lah. Okay, bila last tarikh untuk isi Google Form confirmation ni? Okay, by this week hari Jumaat kita bagi.
sebab kita nak start pun lambat lagi. Tapi dalam pada masa sama, kalau boleh kita nak cepatlah proses. So apabila ramai dah isi, so then saya akan bagi database awak semua untuk daftar dalam portal grade lah. Sorry. Okey, ada soalan lagi. Okey, Faris, maknanya selepas training 22 hari tu akan ada company yang akan call kita untuk kalau lulus ini tu akan ada training tu dalam masa month tu company tu bagi on. Okey, jap satu dulu. Okey, salah ni Faris, awak salah faham. Okey, dalam tempoh 22 hari tu, bukan selepas training, dia dalam tempoh 22 hari. Maknanya kata dalam tempoh 22 hari tu awak join kelas. So contoh Encik Aiman kelas sekarang ni hari Rabu, contohlah hari Rabu. So awak attend kelas. So pada hari Rabu ni Encik Aiman inform awak, okey Faris, hari Jumaat ni pukul 3 petang awak ada sesi interview. So standby. So maknanya kata hari Jumaat tu bila kelas start, awak minta izin dengan Encik Nash untuk keluar kejap. Ni contoh. So untuk join sesi interview. So dia bukan selepas habis 22 hari. Ya Encik Aiman. Okey, kalau lulus interview akan ada training 5 bulan daripada company tu. Yes, kalau dia depends pada company. Maknanya kata kalau company tu accept awak and then awak accept that offer, dia proceed lah untuk 5 month OJT tu lah. So dalam masa month tu company tu ada bagi allowance. Betul. Kalau awak OJT, dia provide allowance lah. Kalau awak di-absorb, contoh dia mention kat situ bagi offer letter, awak as a engineer ataupun assistant engineer, dia awak akan dapat gaji lah. Kira dia, yes, kalau dia senang cerita sama ada OJT ataupun direct hire, dua-dua ni dah dikira dapat kerja. Cumanya OJT ni dalam tempoh 5 bulan, dia so far nak kira probation period lah. Mana kata dia nak tengok performance awak selama 5 bulan. So after 5 months, dia confirm dengan awak. Memang macam mana pun dia akan confirm dengan awak. Tapi kalau waktu selepas interview, dia inform, okay, kita nak absorb awak as a direct hire terus. So itu rezeki awak lah kat situ. Maknanya awak terus dapat gaji. Tak makan allowance lah kat situ. Nak tanya nanti kalau online kelas kan guna apps apa ya? Kita akan menggunakan Zoom. So Encik Nash akan provide link every day dekat dalam group nanti. Akan ada exam ke lepas training 22 hari. So untuk exam kita tak ada, kita akan ada pre and post test. So sebelum kelas start akan ada pre test, and then after habis kelas akan ada post test lah. Selalunya berapa ya range allowance untuk JT daripada company? Encik Aiman boleh menjawab ke soalan ni? Okey, tak apa. Untuk allowance, selalunya kita akan providekan minimum adalah kita setkan 1,200 ke atas. So, tapi kalau depends pada company lah. Ada certain company, kebanyakannya dia akan provide 1,500. Ataupun kalau dia bagi 1,200, selalunya akan provide accommodation and ataupun transportation lah. Tapi selalunya kita akan minta lagi tinggi sikit. Depends pada awak punya performance during interview. What if kalau dalam masa training dapat tawaran untuk further study, masih boleh terus? Okay, kalau untuk study memang kita tak boleh. Maknanya kata tak perlulah nak teruskan training sebab kita punya objektif di program kita nak dapatkan kerja. Okey Anis. So kalau sebelum awak nak isi confirmation link tu, better awak decide fikir betul-betul. So kalau awak rasa awak nak further study, so tak perlu. Maknanya kata tak perlulah untuk confirmkan untuk join this program. Okay Faris, kenapa tu OJT? Kenapa dengan OJT? Untuk OJT tu 1.2k sebulan ke? Yes, kita setkan minimum 1.2k sebulan. Itu depends pada company. Itu yang kita setkan lah. Tapi bagi macam mana pun depends pada company. So ada yang bagi provide 1,500 ada, 2,000 ada. Okey, ada soalan lain? Sama-sama Faris. Okey, kalau tak ada soalan, so mana yang dah clear tentang this program, boleh isi terus link confirmation tu. Ni saya upkan balik benda ni. And then anything boleh communicate
kalau betul-betul ada macam tadilah yang ada isu tentang pekerjaan apa semua yang dah bekerja, dah dapat offer ataupun nak sambung belajar ke apa semua, so boleh PM terus sama ada saya ataupun Cik Tengku lah kalau nak tanya lebih. Yang Maria akan provide dari mana ya? Okay, Akmal, kita scattered. Macam saya cakap tadi lah, 3 region tu lah. Northern, Southern, and Central. Sebab company yang kita approach ni, dia contohlah untuk batch sebelum ni, contoh kita dah pernah approach company A ni. And then masa tu dia still ada vacancy. Tapi untuk group awak tiba-tiba that company tak ada vacancy, so kita terpaksa berubah ke another company. So senang cerita kita akan cari mana company ada vacancy, and then baru kita akan provide data kepada mereka lah. Maksudnya allow untuk JT dengan bekerja terus adalah berbeza ke? Yes, berbeza. So kalau untuk JT ni kamu kena ingat, JT hanya provide, dia akan provide allowance saja. Tapi kalau kamu dapat hire terus ataupun kamu dapat kerja by own initiative, means kamu dapat gaji lah, gaji basic apa semua kat situ. But both of this still sama, akan dapat allowance yang 1,000 tu juga nanti. If kamu provide attendance selama 5 bulan tu. Okay, ada lagi soalan ke? So kalau tiada, kita boleh tamatkan sesi penerangan ni. If ada apa-apa soalan tambahan, just boleh communicate direct through saya. Dalam grup tu ada Encik Tengku ada, saya ada, Encik Aiman ada, Encik Amirullah ada. So kamu boleh pilih. Okay, saya tak perlu isi form tu lah kan. Kalau awak mana yang tak berminat dengan isi form BEM, so awak boleh isi sebab dekat situ ada pilihan sama ada ya atau tidak. So kat situ saya boleh refer lah. So mana yang dah isi ya atau tidak ni, so kira senang lah nanti saya nak check dengan data yang saya ada. Just isi saja kalau yang mana tak minat. Okay, so saya pasal balik kepada Encik Tengku lah. Okay, terima kasih kepada Cik Mus yang menjawab untuk sesi Q&A session tadi. Okey, apa-apa pertanyaan boleh utarakan kepada saya, Cik Mus ataupun rakan sekerja kami lah di grup tersebut, ataupun nak PM directly pun okey, tak ada masalah. So kita gunakan kita punya platform untuk berhubung lah, apa-apa pertanyaan, apa-apa yang tak clear lagi bolehlah maklumkan kepada kami lah. Okey, so rasanya sampai sini sahaja kita tamatkan kini sesi. So apa-apa nanti boleh communicate further. Right, so jangan lupa yang confirmation tu Cik Mus bagi tempoh sampai hari Jumaat. Jumaat tu bila tu Mus? Tengah hari? Jumaat, betul. Jumaat tengah hari lah, sebelum solat Jumaat. So kau boleh kamu isi confirmation tu, lepas tu barulah kata kami boleh hantar satu email untuk kamu kumpul atau prepare documentation. Alright? Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih Cik Mustaqim, Cik Amirullah dan Cik Aiman yang menyertai sesi briefing hari ini. So pada semua, insyaAllah apa-apa confirmation, apa-apa maklum balas, kita communicate further. Message directly ataupun dalam email, dalam kita punya group lah. Okay, so daripada side kami akan share directly lah dalam group tu sahaja. Kita tak PM direct pada semua lah. Kecuali kalau kamu ada pertanyaan tu yang boleh direct pada kami. Okay, so terima kasih untuk masa semua. So saya akan share, maksudnya kami akan share kembali kita punya recorded video ni dalam group untuk reference semua, and then untuk yang mana yang akan masuk balik nanti, maksudnya ada beberapa calon yang akan masuk lagi, so kita akan share balik secara continuous lah recorded video ni, so kita akan masukkan dalam group tu sahaja. Okay, mana-mana rakan-rakan kamu yang berminat pun kamu share juga, share kita punya poster, share kita punya link pendaftaran, and then minta dia message directly pada saya atau Cik Mustaqim untuk kita aware, and then kita masukkan dalam group. Macam itulah. Okay, so terima kasih semua untuk kehadiran. So kita akan jumpa lagi insya-Allah sebelum 15.9 ni kita communicate, dan 15.9 kita akan start program. Okay, thank you semua. Okay, sama-sama. Suara. Lola saya tak boleh cakap.